don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita tengok respon Datuk Kawan Amir tentang isu KJ ni. Apa dia cakap, mesti baca detail sikit kat page dia ni. Adakah UMNO di bawah kepimpinan hari ini umpama biawak hidup dan liberty kepada kerajaan perpaduan? Okey, mari kita tengok respon dari Datuk Kawan Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Saya nak put to Datuk Seri bahawa hari ini kerajaan ini memikul, minta maaf lah saya guna istilah yang kasar, kalau dalam bahasa Inggeris dia halus sikit, albatross around your neck, tapi dalam bahasa Melayu memikul biawak hidup dalam bentuk, minta maaf saya sebab saya masih lagi ahli, saya dah kena pecat, UMNO. UMNO di bawah Zahid Hamidi. Kita tak boleh tolak persepsi ataupun realiti bahawa that is a liability. So dengan liability tu, adakah Datuk Seri rasa bahawa Datuk Seri kata okey, sokongan ni boleh berubah? Adakah Datuk Seri rasa dengan memikul UMNO yang sedia ada, sekali air bah pantai boleh berubah? Saya nampak gayanya Presiden UMNO dah nampaknya dah naik angin nampaknya. Dengan mamat seorang tu, saya tak sebut nama pun. Tiba-tiba bila dia menuduh, buat soalan, mengatakan UMNO ini adalah bawa hidup kepada Parti Keadilan dan sebagainya. Presiden telah pun melakukan pembersihan. Ramai juga parasit-parasit yang telah pun tersingkir dan disingkirkan. Tak begitu, saudara selaku ketua penerangan wilayah negeri tahu. Saudara bukan ketua pemuda bahagian, bukan juga ketua penerangan bahagian, tapi saudara sebagai ketua penerangan UMNO wilayah yang mengetahui sedikit tentang makanlah sampai itu. Sampai cerita tadi tu saya suruh makan. Tak tertelan untuk bila soalan nak terus kat saya. Nak jawab. Jadi saya merasakan bahawa wajar ke mereka yang dulu mempertahankan UMNO, mengangkat presiden, tiba-tiba bila tak ada dalam tu dah mula menyerang. Ada 3-4 orang tu tak berhenti-henti, hari-hari serang presiden, malah tuduh biawak hidup dan sebaiknya. Boleh saudara Gulam bagi sebagai ketua penerangan, bagi pandangan sebagai ahli akar umbi pun nak tahu juga. Dia beginilah Tok. Semalam saya pun ada ulas isu ni di NR Channel. Saya lebih suka sebenarnya parti intact, okey, dengan apa juga keadaan, apa juga gelombang, kita kena percaya kepada kita punya Amirul Mukminin lah. Maksudnya kita kena percaya kepada ketua kita. Saya nak bagi satu analogi lah tu. Kita ambil sejarah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni tu panglima perang yang orang kata tak pernah kalah dalam medan. Yang terhebat lah panglima perang Islam. Okay. Dan apabila dia masih menjadi kafir ataupun dia berperang dengan Nabi sehingga peperangan Uhud, dia masih lagi beranggapan dia menang apabila menentang tentera Islam ketika itu. Okay. Dan lepas habis tu barulah dia memeluk Islam. Dan kalau kita tengok sejarah Khalid Al-Walid ni, dia sebenarnya adalah satu tokoh yang hebat. Dan dia lahir dalam zaman satu lagi Amirul Mukminin, yang mana khalifah kita ketika itu adalah Khalifah Umar Al-Khattab. Okay. Umar Al-Khattab ni adalah kita punya khalifah, dan Khalid Al-Walid ni adalah pemimpin panglima perang kita. Dan telah berperang banyak tempat, menakluk banyak kawasan negara untuk meningkatkan syiar Islam. Tapi ada satu peristiwa tu, apabila kedua kelompok ataupun penyokong-penyokong antara Khalid Al-Walid dengan Umar Al-Khattab ni bertembung. Di situ ada satu pertembungan daripada segi politik, yang mata ada setengah-setengah mengatakan Khalid Al-Walid ni adalah orang yang sebenarnya layak untuk menjadi khalifah. Dan apabila perkara ini berlaku di bawah dan didengari oleh Saidina Umar, dia lihat benda ni bukan satu perkara yang sihat dalam kita punya kesatuan. So apa yang dilakukan oleh Saidina Umar? Saidina Umar pecat Khalid Al-Walid, betul. Di satu peperangan di Iraq, tak salah saya, dia dipecat. Tetapi bila dia dipecat, Khalid Al-Walid tidak menunjukkan sikap menentang. Khalid Al-Walid mengambil sikap yang tenang, redha,
dan pasrah dengan keputusan daripada Amirul Khalifah Mukminin, Umar. ya. Amirul Mukminin. Ya. Dan apabila dia mendapat berita itu, utusan tu, Saidina Khalid Walid ini pulang balik ke Madinah Ya. dan tanya kepada Umar, kenapa? Dan Umar memberi penjelasan tentang apa yang Sedang berlaku. dan Ya. apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Dan apabila dia mendapat penjelasan, dia balik semula perang ke Iraq. Ya. Okey, apabila dia berperang di Iraq, semua penyokong-penyokong ni tertunggu-tunggu sama ada Khalid Walid ini akan mengangkat bendera untuk memerangi Umar ataupun stand down. Okey. Dan Umar kata senang saja pada panglima yang baru dan kepada tentera-tentera yang dia dulu terajui, ini bukan kerana Khalid Walid. Ini adalah kerana Islam. So dia nak tunjukkan di situ dan dia nak mengajar kita kesatuan dalam berorganisasi itu lebih penting. Lebih penting, ya. Kerana dia melihat tujuan utamanya adalah untuk memenangkan Islam. Bukannya dia nak memenangkan diri Khalid Walid. Betul. So inilah sebenarnya yang kita kena belajar dalam kita berorganisasi, dalam siasah politik. So semua pemimpin dan juga semua ahli UMNO kena ada sifat seperti Khalid Walid. Saya bila Datuk bagi tahu tadi ada 3-4 orang pemimpin, ya betul, kadang-kadang kita ni terlepas. Kita ni nak tunjuk yang kita ni orang kata apa, luar daripada kebiasaan, tak nak ikut orang kata barisan ataupun to the line. Okey, boleh, saya tak nafikan. Tapi kalau sampai tahap melampau, menuduh parti, menuduh pemimpin, dan memberi satu gambaran yang parti ini terlampau teruk, walhal itu parti kita. Ya. Itu parti kita. Kita kena perbetulkan parti itu dalam bentuk yang dibenarkan, dalam suasana yang dibenarkan. Betul. Ada mesyuaratnya, ada perhimpunannya, kita tegur di situ. Tapi kalau kau bercerita dalam pentas pilihan raya, kau condemn, kau bantai, kau balun, kau sendiri hina dan kau sendiri kutuk parti kau sendiri. Sedangkan kau bertanding dengan parti itu. Ya, sebenarnya apa yang kau nak tunjukkan ni? Adakah kau nak memberitahu kepada rakyat dan kau nak beritahu that you are actually a hero for something that you are creating problem for your party. So, adakah itu sebagai ahli parti yang mengikut etika dan juga etik sebagai ahli parti? Tak. So, bagi saya tak nak quote lah nama-nama. Saya pun tak suka nak quote. Sebab saya cuma lebih kepada nak memberitahu kepada ahli-ahli UMNO, kepada pemimpin-pemimpin yang mungkin terasa pedasnya makan cili bila dia tengok kita punya wawancara ni, kena muhasabah. Ambillah semangat Khalid Walid supaya kita kena bentuk kesatuan kita, kita jangan pecah. Dan apabila pecah dari dalam adalah benda yang lebih bahaya daripada pecah dari luar. Betul. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab benda bila berlaku dari dalaman ini, dia berlaku secara diam. Dan dia akan ada fraction-fraction. So fraction-fraction ni saya anggap sebagai virus, bara yang boleh merosakkan kesatuan kita, dan apabila kita menempuh PRU yang akan datang, dia akan rosak. But alhamdulillah, selepas PRU yang ke-15, anasir-anasir ataupun perkara-perkara yang sebegini telah kita kurangkan. Dia secara tak langsung membuat pembersihan etnik. Sedang berlaku Dan telah berlaku. Dah berlaku, ya? Dah berlaku, dan kita tengok apabila banyak kepimpinan di peringkat bahagian bertukar tangan. Ya. Kepimpinan di peringkat sayap bertukar tangan. Ya. So, secara organiknya, kita nampak banyak dan sebahagian majoriti kepimpinan di akar umbi, ketua bahagiannya, wanitanya, pemudanya, puteri bersama dengan kepimpinan utama parti. So ini yang lebih, dan saya rasa presiden sekarang ni apabila dia melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan tugasnya sebagai timbalan Perdana Menteri, dia lebih mudah kerana dia tidak terlalu fokus kepada politik. Sekarang ni kerja dia lebih untuk membangunkan negara, mencari kaedah macam mana untuk kita nak kembalikan balik negara kita ni sebagai satu negara yang makmur, sebagai satu negara yang boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat, wa imma siapa pun bangsa yang ada dalam Malaysia ni, untuk
kejayaan bersama. Itu yang Saya tertarik sebab apa kata Datuk Razlan. Datuk Razlan apa susah politik kepada Timbalan Perdana Menteri. bawah saya tu. Kan. Jadi bila dia mengatakan, dia kata siapa yang buat hidup? Daripada tak apalah nak kata atau bukan katalah, tapi akal sekarang jangan jadi apa lembu apa kebau bawa lumpur. Habis semua terpalut katanya. So, saya jawapan politik saya kenal tu. Mengertinya saya kata, kalau kita tangan kita menunding pada seorang sahabat, maka orang pun akan tunding juga pada kita. Sebab tu. Betul, kita throwback lah tu Okay, kita sembang-sembang ni kan. Kita dia lah nak masuk 10 malam terakhir ni nak cerita pasal Saya tengok saudara pun berhemah je. Tak ada nak pantai. Okey, cantik lah kita cakap malam ni. Ya. 10 malam terakhir ni nak kutuk-kutuk orang ni pun tak. Tapi kita belajar dari sejarah. Sejarahnya bila kita kalah bukan teruk, tetapi 1999 memberi satu gambaran yang pada itu, ketika itu orang Melayu apabila ada satu fenomena besar, peristiwa besar, Anwar Ibrahim dipecat, okey, kita masa tu masih kekal 2/3 majoriti, tapi banyak kursi-kursi Melayu kita hilang. Okey. Dan apabila kita pergi ke PRU dan seterusnya, alihan daripada segi kepimpinan daripada Tun Dr. Mahathir pergi kepada Pak Lah. Okay. Dan Pak Lah bawa satu naratif baru iaitu Islam Hadari. Betul. Dan combat apa ni orang kata rasuah, penyelewengan. So UMNO Barisan Nasional menang hampir 200 kursi, 198, 199. 194. Lebih kurang lah kita menang. So masa tu nampak cantik. Tapi bila datang 2004 ke 2008, yang ini ada satu waktu yang mana The Fourth Floor Boy. ketika Semua orang itu, tahu lah. Semua orang tahu. Kitchen cabinet ni lah. So benda itu adalah permulaan tentang penurunan. Mendadak. The beginning of the fall lah. Yes. Orang kata is a moment yang mana UMNO start sinking. Dia tak payah nak cakap orang Ya, betul. biar awak hidup lah. Tetapi perasan tak? Ya. Masa zaman tu dan ketika itu kita tak menakut pun pemimpin Polan si Polan ini sebagai biawak hidup. Betul. Tak ada. Kita anggap benda ni adalah satu benda yang kita kena terima sebab dia pemimpin. Kita kena sokong dan dokong. Kita kena perbetulkan keadaan. Okay? Dan terbukti 2008 kita kalah teruk. Betul. Dan itulah permulaan kita hilang 2/3. Ya. Ingat tu Ya. Walaupun kita dapat rampas balik, kita kalah Terengganu dan kita kalah Kedah. Okey. Itu 2008. Tetapi lepas 2008, kita masih lagi mendukung kepimpinan Polan Sepolan. Si Polan tu yang mengatakan biawak hidup dan semua tu lah. Okey. Kita masih anggap, dan apabila beliau menang balik Ketua Pemuda, dan jadi orang kata menteri. Tetapi isu dia yang 2008 ni masih lagi melekat. Betul. Okey, masih melekat. Sebab nak iriskan atau eliminate tentang Fourth Floor Boys ni bukan mudah. Betul. Okey. Payah. Memang begitu payah. Tak payah sembang lah, semua orang tahu. Semua tahu siapa orang ni, siapa gerangan ini, siapa circle dia, kita tahu So bila datang 2013, okey, kita masih lagi tidak dapat 2/3. Kalah teruk. Kalah, tapi UMNO dapat penambahan kursi daripada 79 tak salah saya jadi 87 ataupun 88, ada 9 atau 10, tapi dalam masa yang sama kita dapat rampas Kedah, kita dapat rampas Terengganu. Masa tu Tetapi kita tak dapat 2/3. Malah kursi-kursi komponen kita yang banyak teruk kalah. MCA-nya, MIC-nya, gerakan ketika itu banyak kalah. Dan Pening kita almost walk masa 2013. Ingat tu Datang 2018, even worse. Kita kalah sebab kita ada faction. Bila kita ada faction dengan kes yang besar 1MDB dengan apabila, dan bila 2018 ni kita kalah dan kita cuma dapat 79 kursi, semua pemimpin kita menuding jari kepada seorang, iaitu Datuk Seri Najib. Itu tak betul lah tu. It's unfair. It's totally unfair because dia tak ambil kolektif responsible. Patutnya dia sebagai Ketua Pemuda bertanggungjawab. Dia tak ambil kolektif responsible. Okay? So sepatutnya daripada segi inilah semua pemimpin kena muhasabah dan kita kena perbetulkan balik parti kita. Okey, bila Datuk Seri Najib dah letak jawatan, Datuk Seri Zahid jadi pemangku, dan bila ada pertandingan, so benda itu berlaku secara demokrasi yang dibenarkan dalam parti. Kita tak boleh nak dispute benda tu. Okey, bila kalah tak apalah. Bila anda dah kalah, anda kena terima kekalahan. So bila terima kekalahan, kenalah bersama dengan orang yang menang. So janganlah condemn. Ketika 22 bulan, kenapa ketika itu UMNO boleh intact? Kesemua ahli-ahli parlimen UMNO masa tu boleh intact. Tapi bila kita
diberi satu nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang bukan besar, menjadi balik kerajaan. Sebahagian di bawah Tan Sri Muhyiddin selama 17 bulan. Okey, betul? Kita jadi sebahagian daripada kerajaan. Yalah, dah berlaku langkah Sheraton apa semua, berlaku. Okey. Kita masih lagi tidak muhasabah diri. Pemimpin kita yang mana yang sebelum ini yang ada masalah peribadi dengan presiden masih tak muhasabah diri. Beranggapan presiden masih liability, menjawab hidup. Ini berada pemikiran daripada dulu. Okay? Selepas kita bertukar tangan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri juga. Kita punya orang Kita juga Perdana Menteri. Berlaku juga. Inilah fraction. Bila pertemuan presiden dengan Perdana Menteri daripada camp yang sama, daripada orang UMNO yang sama, daripada parti yang sama, tetapi tak boleh hook each other. Masing-masing ada egonya. Ego, tetapi saya lebih menekankan party first. Dan personality ataupun individu. Bak kata orang, I love Caesar, but I love Rome more. It's not that I love Caesar less, but I love Roman more. So macam itulah dia punya orang kata apa, bidalan dia tu. So bila dah kalah pula 2023, dan disebabkan ada beberapa contributing factor yang datang pada Polan-Sipolan ni, so dendam, kesumat, kebencian, semua benda ni datang dalam hati, membusuk, condemn. Dan sampai sekarang, dan benda ni menjadi orang kata ratib. Ratib di mulut, ratib di bibir, biar awak hidup, biar awak hidup, biar awak hidup. Sampai kan baru-baru ni, apabila ada perbualan dengan keadilan pun tanya sama. So apa sebenarnya ni? Apa yang kau nak? Apa agendanya? Apa agendanya? Nak tunjukkan balik ke apa ke? Nak tunjuk kau hebat lah. So tak perlulah saya rasa kan. Jangan sentuh benda-benda macam ni. Bagi aku, kau dah lepaslah. Kau bukan bersama dengan parti dan kau nak pergi parti mana pergilah, buat kerja. Dan saya suka tu apabila Datuk Seri Saifuddin ni dia cabar Polan-Sipolan ni. Buatlah parti baru. Buat parti baru. Betul. Barulah gentleman. Kalau Anwar Ibrahim dulu bila dia dipecat oleh dia buat parti keadilan. Dia lawan UMNO dalam bentuk demokrasi parti dengan parti. Yes. Dia menjadi presiden parti dan apabila dia jadi de facto parti, dia lawan. Dia lawan dalam keadaan parti bersama parti. Ini kau individu. Dan kau tak ada substance pun sebenarnya kau nak bercakap. Betul, dalam segi konteks politik, cuma sebagai konteks individu, sebagai bekas pemimpin, kau boleh cakap lah. Tapi kalau kau if you are bold enough, kau nak lawan kita dalam UMNO, okay, you go and form a new party lah. Kita lawan lah. Ambil alih lah parti kita muda. Kita go for the battlefield, politik, kita lawan. PRU16, kita lawan. Tengok, Dok, seteruk-teruk Syed Saddiq tu, bagi saya lah, dia sendiri pun ada telur tu untuk buat parti lah tu. Betul tak? Betul. Parti muda dia. Walhal dia adalah, orang kata, orang dalam segi politik hijau lagi. Tapi dia berani tu. Dengan usia dia yang tak sampai lagi 30-an, dia berani buat parti. Kan? Sebab dia tahu dalam bentuk dia membentuk parti, dia actually merancakkan demokrasi dengan membuat satu parti yang dibenarkan oleh perlembagaan untuk bersaing dalam konteks politik. Gentleman lah. Ini kau bekas ketua pemuda. Kata hebat. Bertanding lawan presiden. Lawan presiden. Tapi tak boleh. bila dah suruh tubuh parti, buatlah. Anwar Ibrahim tubuh parti. Anwar Ibrahim tubuh parti. Mat Sabu tubuh parti. Betul. Bila dia keluar pada PAS, dia buat amanah. Barulah gentleman. Betul tak? Ya. So, saya sebab bulan ni bulan puasa. Betul, saya makan tu Makan. Saya bulan puasa ni saya tak mau memanjangkan sebab ini nanti kalau kita melari, nanti kita balon nanti orang kumpulan tak sedap. Tapi pandangan saudara Gulam, memang saya bersetuju kalau you hebat, you merasa you pernah memacu pergerakan pemuda UMNO, lepas tu you rasa you pernah bertanding presiden UMNO, bila dia kalah, tubuhlah parti. Tengku Razali pun tubuh parti juga Semangat 46. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tubuh parti keadilan. Selamat Sabu tubuh parti apa amanah. Kau bercakap ngongek bercakap dalam media sosial. Baik jadi macam saya ni buat media sosial ni. Betul. Okey. Okey, dalam komen saya lah. KJ sepatutnya tak boleh ada cakap sedap mulut. Gelar orang biawak hidup macam ni. Tak kalau ada umpama ke tanya soalan pun tak boleh lah macam ni sebab dia pun tahu tengok ada hati macam nak masuk UMNO balik. So tak perlulah dia macam ni kan.
So dia dah keluar macam yang kita dengar tadi tu. Apa Datuk Seri cakap, kau dia betul padu-padu, dia hebat sangat, buka parti lawan nanti masa PRU nanti, barulah dia hebat tak hebat. Okay lah tuan, mari terus menyokong kerja apa pada Datuk Ahmad Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.